اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Jadi hak Jawi muka surat hadapan baris yang keempat daripada atas. Hak Umi muka surat 8. Kita minggu lepas masuk dalam bab pekoh di dalam. Kita selang-seli. Satu minggu kita baca daripada hadapan, satu minggu laginya kita baca di dalam. Jadi yang di hadapan ni berkaitan dengan ilmu tauhid. Hak kita baca di dalam tu, hak minggu lepas tu masuk dalam pekoh. Jadi dalam kitab kita ni ada tauhid di hadapan, kemudian di dalam tu ada pekoh. Jadi kita baca tauhid seminggu, kemudian kita baca pekoh seminggu, kita gilih-gilih. Jadi baris yang keempat daripada atas kalau hak Jawi. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa sahbihi masabihi zalam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa sahbihi masabihi zalam. Terjemahan dia, bermula rahmat Allah dan salamnya salam Allah atas Nabi yang sebaik-baik manusia. Dia muqaddimah kitab ni bismillah, kemudian alhamdulillah, kemudian selawat dan salam. Ini pendahuluan bagi kitab-kitab. Dimulakan dengan bismillah, alhamdulillah, kemudian selawat dan salam. Kemudian kita kelas yang terdahulu, cerita berkaitan dengan makrifah. Yang mana hak pujian alhamdulillahillazi aujaba ala ibadihi ma'rifata uluhiyatih. Hak atas, bermula segala puji tertentu bagi Tuhan, yang mewajib Tuhan atas segala hambanya, mewajib akan mengenal sifat ketuhanan, kenal sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah. Jadi makrifah. Jadi kenal makrifah di sini, kenal sifat-sifat ketuhanan. Dengan makna kita mengetahui serta berpegang kejap akan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kitab kita ni, kalau hak Jawi muka surat sebelah je lah. Kalau hak Umi muka surat 13, didatangkan pengertian makrifah. Apa dia makrifah? Mengenal Allah, yang mana mengenal Allah adalah permulaan agama. Mengenal Allah permulaan agama. Kemudian dalam kitab-kitab hakikah kita sebut yang terdahulunya, contoh sahurnya kitab hikam, dan banyak lagi lah kitab-kitab hakikah yang lain, apa menyebut berkaitan dengan mengenal Allah di dalam kitab-kitab hakikat. Man arafal haq, sesiapa yang mengenal Allah, syahidahu fi kulli syai', nescaya syuhud akan Allah, memandang akan Allah pada tiap-tiap sesuatu. Man arafal haq ni kata-kata hikmah dalam kitab hikam. Sesiapa yang mengenal Allah, mengenal di situ bukan mengenal dalam ilmu syariat kita. Itu makrifah khasah dipanggil. Makrifah yang ditakhsiskan oleh Allah, yang dikurniakan oleh Allah, yang dibuka oleh Allah kepada awliya illah.
Sebab dalam kitab hikam cerita orang maqam-maqam hakikat, orang maqam aulia. Kalau dalam kitab syariat, dalam kitab tauhid sifat 20, hak Tuhan mewajibkan ni, hak ni makrifah fardu ain, hak ni makrifah pegangan permulaan agama. Hak makrifah aulia tu, hak tu Tuhan yang kurnia, Tuhan yang buka. Hak tu bukan kewajipan. Sini ni yang mewajib ia atas hamba je akan mengenal. Mengenal di sini ni mengenal fardu ain. Ni yang mengenal fardu ain ni dalam bab pegangan. Jadi kita learning ni kena faham molek lah. Sebab banyak kekeliruan timbul berkaitan dengan ma'rifatullah. Kadang-kadang dalam YouTube, ilmu ma'rifatullah. Ilmu ma'rifatullah. Tapi apa yang dihurai di dalam itu pergi kepada makrifah hak peringkat aulia. Hak makrifah peringkat aulia dalam kitab-kitab hakikat, ceritalah mengikut kaedah ilmu hakikat. Jangan turun kepada persoalan ilmu syariat. Sebab tu kalau dalam kitab-kitab hakikat mengatakan bahawa duduk tahap seumpama ni contohnya, belum makrifatullah. Kadang-kadang dalam kitab hakikat duduk tahap seumpama ni belum lagi mentauhidkan Allah. Dalam kitab hakikat belum lagi mentauhidkan Allah, belum lagi makrifatullah. Makrifatullah peringkat aulia. Mana apa ni? Belum sampai tahap aulia. Mana kita ni orang awam, orang biasa, tak ada salah apa-apa pun. Belum lagi mentauhidkan Allah. Dan kitab mana? Dan kitab hakikat. Belum mentauhidkan Allah, bukan tauhid pegangan kita hak asas agama, tapak agama. Tauhid khasah dia panggil. Tauhid nu peringkat aulia. Mengesakan Allah peringkat aulia. Tu cerita lain tu. Sebab kalau dalam kitab syariat, belum makrifatullah, kapi lagi. Tidak mentauhidkan Allah, tidak mentauhidkan Allah pun kafir juga. Tapi kalau dalam kitab hakikat belum makrifatullah, mana apa tak sampai tahap makrifah aulia. Belum mentauhidkan Allah, mana apa belum mentauhidkan Allah tahap aulia. Hak syariat dia tak hurah syariat di situ. Syariat tak ada salah apa-apa pun. Contoh dalam kitab hakikat, selagi kita merasai kita ada pilihan. Selagi kita merasai kita ada perbuatan, kita ada tadbir, kita ada susun atur kehidupan kita ni, belum lagi mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan memang kita merasai kita ada perbuatan, kita yang pilih satu-satu perkara, kita yang buat satu-satu perkara, kita yang tadbir, susun satu-satu perkara, rancang atur satu-satu perkara. Tiba-tiba dia kata selagi kita duduk tahap seumpama tu, belum mentauhidkan Allah. Kenapa? Belum sampai tahap aulia. Tahap aulia, maqam fana dia panggil. Kedudukannya, basirah dia lenyap, yang ada hanya Allah di dalam hati mereka. Maka mereka tidak merasai mereka ada perbuatan. Bahkan mereka tidak merasai pun mereka, diri mereka tu ada. Yang ada hanyalah Allah. Ni di basirah, jangan duk buat-buat. Tapi kalau orang bawa tu bukan mursyid, yang tidak selayaknya mengajar, dia boleh hurah hakikat ni kepada salah pegangan, salah agama. Bukan salah kita hakikat, salah yang mengajar tu. Betul dalam kitab Tauhid Usuluddin mengatakan bahawa banyak kitab-kitab hakikat yang sudah tidak boleh dibaca sebab tidak ada orang yang layak membaca. Ini dalam kitab-kitab Jawi lama ni, dalam kitab-kitab Jawi lama menceritakan pada masa mereka terdahulu pun sudah tidak ada orang yang layak untuk membaca kitab hakikat. Pada masa mereka dahulu. Kemudian dikatakan bahawa ada yang mendakwa, dia kata. Ada yang mendakwa, dia boleh baca. Dia layak baca. Terkadang, dalun mudillun, dia kata.
Kadang-kadang dia tu sesat dan menyesatkan orang. Sebab apa? Sebab dia tak pada layak nak baca kitab tu. Kitab tu tak ada salah. Tapi siapakah yang nak membacanya? Orang yang betul-betul mahir dalam ilmu hakikat. Bukan setakat membaca gamuk-gamuk, bukan. Tambahan pula dia kata, yang belajar tu sendiri, anak murid tu sendiri, furudul ain. Fardu ain pun tak selesai. Dia kata. Biasa ni, banyak di tempat kita. Mengaji hikam, mengaji adurun nafi. Yang pertama, yang mengajar tu sendiri. Pada layak ke tidak? Padang layak dianya. Siapa yang mengiktiraf di padang layak? Siapa? Dia ahli dalam bidang tu. Siapa yang iktiraf dia ahli dalam bidang tu? Anak murid. Anak murid dah ke-31. Sebab pernah satu mesyuarat, seorang ustaz tu dicadangkan. Satu ustaz baca kitab hikam. Ustaz ni kata, ustaz yang dicadang tu ahli dalam ilmu hakikat. Jadi kita pun tanyalah ustaz tu. Sebab kita akan terima cadangan dalam mesyuarat dengan tanggungjawab yang mencadang. Kita akan terima. Cuma nak tanya dulu. Ustaz mengatakan bahawa ustaz yang nak cadang supaya baca kitab hikam tu ahli dalam bidang ni, macam mana ustaz nilah? Adakah ustaz mahir dalam ilmu hakikat? Saya tak erti kot ilmu hakikat. Dan macam mana ustaz mengatakan bahawa yang nak dicadangkan baca kitab hikam tu ahli dalam ilmu hakikat? Macam mana ustaz nilah? Saya pun tak tahu juga kata dia. Tak, awak kata dia ahli. Ni cerita ustaz sama ustaz ni. Sekarang ni dia disuruh saya pula suruh cek tengok. Saya tak tahu menahu dalam bab ni. Sekarang ni saya nak tanya yang mencadang. Ustaz yang mencadang. Patut ustaz kata pula yang dicadang tu memang ahli. Sekarang ni ustaz nilai macam mana yang ustaz yang dicadang tu ahli dalam bidang hakikat. Nilai macam mana? Adakah ustaz mahir dalam bidang ni? Tak kata. Dan nilai kata ahli, nilai macam mana? Ini sama ustaz dah. Kita tak nak gamuk-gamuk gitu. Kemudian kalau kita katalah, kita pun tak erti juga nak nilai orang ni kata. Kita nilai diri kita sendiri. Fardu ain selesai dah ke? Fardu ain selesai dah ke? Bab pegangan. Fardu ain pekoh bab semayang bang. Fardu ain tasawuf dalam bab hati perut selesai dah. Dak ngaji fardu ain. Itu jangan selamat nilai diri sendiri. Selesai dah. Kita nak ngaji pula kita hakikat. Ni kena ditim molek lah. Kena halusin molek. Teranum tak ada. Teranum macam-macam karena. Ramai orang macam kita hikam di Terengganu. Tapi macam-macam karena. Saya cerita berkaitan kitab hikam ni. Saya mengaji kitab hikam daripada mula-mula duduk pondok lagi. 30 tahun dulu. Dan saya mengaji kitab hikam dengan guru yang bawa salah. Sebab tu boleh cerita. Dalam bab pengajian hakikat, yang salah saya boleh cerita. Sebab apa? Saya berguru dengan salah juga asalnya. Mula-mula asal saya berguru dengan Tok Guru Haji Abah, Tok Jiring. Dia mengaji Mekah 15 tahun, mengaji Madinah 15 tahun. Tapi anak murid dia masa saya mengaji tu tak ramai lah. Kemudian satu tempat tu cukup ramai orang mengaji. Tiba-tiba Tok Guru arwah Tok Guru Haji Abah ni kata, tempat mengajar tu pegangan tak betul. Dia pada Tok Guru kata pegangan tak betul ni tak betul lah. Tak betul lah. Dia bab pegangan ni dia jelas. Betul, tak betul, jelas. Kalau bab pegangan. Tapi kita ni masa tu duduk pondok 3 tahun dah. Duduk pondok 3 tahun dah. Tak pandang nak nilai betul salah. Ngaji pondok ni bukan macam ngaji kapung. Ngaji kapung ni sekali sehari. Ngaji pondok berapa putih sehari. Ngaji pagi, petang, malam. 3 tahun tak boleh nilai lagi. Kita gigi salah betul mana ramai orang ni. Kita nilai ramai. Betul lah. Duduklah dia pun mengajar kita hakikat. Kita hikam. Lupa ke Tuhan, syirik, kafir dibubuh. Dan kita hakikat lupa ke Tuhan, kafir. Lupa ke Tuhan, murtad. Tapi kita hakikat cerita murtad, bukan murtad agama. Sebab itu bukan kitab syariat.
Bab murtad agama ni bab hukum syariat. Di situ murtad apa? Di situ bab maqam, cerita bab darjat kedudukan. Dia hampir dengan Allah Subhanahu Wa Taala, hati dia lupa ke Tuhan. Murtad, mana apa ni? Murtad makna terundur dari segi lugah. Dari segi lugah Arab sebut kata murtad, orang yang terundur. Kalau kita dalam bab syariat, Islam jadi kafir lah, tu murtad. Ni bab hakikat ni murtad mana apa? Terundur. Daripada makam tinggi jatuh setangga. Jatuh setangga. Itu dipanggil murtad. Tak ada kena-kena dengan cerita bab agama syariat ni. Dia pun bertaubat kembali, naik kedudukan kembali. Ni cerita bab makam dia. Ni ajar ni lupa ke Tuhan kafir. Dia pun ajar. Hak kata di Terengganu kita ni ajar saya ngaji. Tengok lembu. Saya misal macam dia kata. Tengok lembu, ingat tak Allah yang menggerakkan lembu? Allah yang menghidupkan lembu. Tak ingat ke lembu tu? Kafir dia bubuh. Kafir. Hak Nabi kata, Islam pagi, kafir petang, Islam petang, kafir pagi. Akhir zaman. Kalau lupa ke Tuhan kafir, tak ada Islam, kafir semua. Dia buat misal lembu. Lembu duduk bandar, tak je nampak. Apa nak misal tengok orang? Ingat tak orang tu gerak Allah buat? Ingat tak orang tu hidup Allah buat? Tak ingat. Budak misal kafir. Tu tengok orang. Tanya orang tak ada. Dah kita ni. Hidup kita ni. Ingat tak Allah yang menghidupkan? Ingat tak kita ni boleh congok Allah yang wi tak terbalik. Kita boleh bangun Allah yang menggerakkan kita bangun. Kita berjalan Allah yang menggerakkan kita berjalan. Ingat ke tak? Dah ingat ke rang kita? Kafir. Dengar takutlah kita ni dah kafir. Tak takut apa bendanya. Lepas tu nak orang ni, tarik ingat orang ni. Semula saya berpindah di Kelantan, ngaji di Pondok Pasir Tumbuh. Situlah saya jumpa dengan Tok Guru arwah Tok Guru Haji Abdul Rahman Wakaf Baru. Ini orang yang betul-betul ahli dalam bidang hakikat. Dia baca kitab hikam, dia baca kitab Durrun Napih, anak murid daripada Guru Syafi'i Mekah. Kalau dulu, zaman dulu, sebut kata Guru Syafi'i Mekah, memang ahli dalam bidang hakikat. Orang pergi Mekah kata nak ngaji kitab hakikat, Tok Guru mana sekalipun, ulama Mekah mana sekalipun, akan cadang ngaji dengan Guru Syafi'i. Ni sahur di Mekah zaman dulu. Jadi tu Haji Rahman anak murid dia. Dia panggil apa? Ada salsilah, ada sanad. Hak betul benar, hak ada, mari jelas pengajian dia. Saya pergi satu kelas je. Satu sesi saya pergi. Dia hurah berkaitan ilmu hakikat. Kemudian dia hurah. Sesiapa yang menghuraikan perbahasan dan kitab hikam hakikat ni kepada dalam bab tauhid pegangan, hak tu jawab huraian yang salah. Akan berhadapan dengan tuan kitab di pada masyar semuka demi semuka. Dalam kitab hakikat cerita tidak mentauhidkan Allah, digi tidak mentauhidkan Allah dalam bab pegangan. Dalam kitab hakikat cerita murtad, dicerita bab murtad dalam bab syariat. Ini semua jalanan yang terang-terang salah. Sebab apa? Dalam kitab hakikat cerita basirah, mata hati auliya illah. Kenapa nak pergi cerita bab syariat, hak kita cerita bab permulaan agama? Salah terang-terang. Satu kelas saya pergi. Terbuka leluh di mana salah Terengganu ni. Dan daripada tempat Terengganu ni lah, dia berkembang. Anak murid dia ngajar situ, anak murid ni ngajar sini. Laki pun ada ngajar, puang pun ada ngajar, bawa pesen yang sama. Kita makrifah kita, hak mengenal tuan permulaan agama kitanya, dipanggil apa? Setakat i'tiqadiyun dipanggil. Setakat pegangan. Kita pegang kejap di akidah kita. Adapun makrifah dalam kitab hakikat, makrifah dengan dipanggil dengan syuhudiyun. Syuhud ni di basirah. Syuhud ni kita panggil ingat lah. Kalau bahasa kita tak panggil ingat, panggil syuhud. Syuhud di basirah awliya. Dia makrifah secara zauqi. Hak kecap di batin dia. Hak Tuhan kurnia. Secara wujdan. Ini bukan cara i'tiqadi. Kita i'tiqadi pegangan. Kita pegang kejap semua perbuatan yang ada, perbuatan Allah. Kejap kita pegang. Panggil makrifah permulaan agama. Lepas tu ingat tak ke Tuhan yang menggerakkan? Ingat atau tak ada? Dalam kitab tauhid,
Termasuk di awal kitab kita ni cerita dalam bab tauhid. Tauhid syariat pegangan. Dan kitab tauhid mana-mana pun tidak ada istilah ingat, istilah syuhud ataupun istilah ghafalah, istilah lupa. Tak ada dalam kitab tauhid sifat 20, tak ada istilah tu. Yang adanya berpegang. Tak ada istilah syuhud, ingat ke Tuhan, tak ada. Kalau bab syuhud, dalam kitab hikam. Itu bahasa lain, bukan bahasa syariat. Tapi dia, oleh kerana tak mengaji yang mengajar ni, dah tak mengaji, dia mengajar warna. Dia nak mengajar ni kadang-kadang, yelah kadang-kadang duk pondok juga setahun dua. Duk pondok setahun dua ni tak ada boleh ilmu, tapi baca jawi tu pandailah. Bila balik kampung, kerja buat tak ada. Orang kampung kata dah duk pondok juga setahun dua pun. Jawi-jawi pandai baca. Bacalah kitab, ada duduk saja gitu. Surah kita pun kosong. Saya tak pandai ngaji sekejap lah. Bacalah koda-koda, kampung kata. Demo tak pandai pun duduk pondok juga setahun dua. Kita lagi tak pandai, kampung dia kata. Ambil lah kitab kosong, hak tak belajar pun dianya. Baca, kampung kata, hak tu pandai royak. Pandai nyapa orang panggil. Gitu je lah. Hidup. Pandai ilmu lain, pandai nyapa lain, pandai cerita lain. Kita orang pandai cakap bukan sebenarnya dia ilmu dia banyak. Orang ilmu banyak tak sebenarnya dia pandai cakap. Kalau tunggu ngajar, hak ngaji 30 tahun tu, kalau kita nak dengar, nak wah pandai cakap, tak sedap. Dia mengajar gitu tak sedap. Tapi dah kita tunggu buat apa? Ilmu dia yang kita nak. Dari ngaji 30 tahun kita nak ilmu dia. Caranya apa? Mesterik je orang tua ngajar orang ni kan. Mesterik je, tak nak main-main dah. Dia boleh cakap, boleh nyapa ni. Itu hal lain pula. Duk pondok 20 tahun kadang-kadang mengajar. Dah muka dah akak mengajar. Tunduk. Bunga-bunga tak ada orang. Ngaji lama. Ada jenis hok kenaling lah. Tengok orang pun jadi tak nak cakap. Ngaji lama. Bunyi kata Syekh Tahlil tak mari. Demo dah ni jadi Syekh Tahlil ni demo dah ngaji. Perlu kejap dah kereta. Kenaling dah. Bukan tak boleh nak baca tahlil. Boleh. Tak punya kata Syekh tak mari, demo dah kena. Perlu dah nak kereta. Takutan. Tak ada kata kan. Lepas nak ngajar kan ni. Ilmu tak ada. Ilmu banyak. Tapi dia tak nak cerita. Jadi boleh cakap ni bab lain. Mana dia tak mengaji tapi dia boleh cakap. Oh tu sedap. Anak murid dia kata boleh. Oh tak kata dapat satu ke. Lama-lama dia pun kolaco dia ni. Kolaco habis kita. Ulang balik yang tahun kedua, kau sedap bunyi. Tapi dia belajar ke tak? Tak. Dia ilmu ambil mana? Akal dia sendirilah. Orang mai kau ramah. Lepas tu orang kampung nak kenal, anak-anak kenal. Dia ngaji bila? Hak kenal dia lah. Ngaji bila lah ni ramai orang ngaji. Orang luar pula, kau ramah. Jadi tuan guru. Mula-mula ustaz. Lama jadi tuan guru. Orang kampung nak beranak. Yang kita tahunya. Dia duduk pondok lah sekejap. Tapi tak panggil duduk pondok pun sekejap gitu. Macam mana orang main ngaji? Benda orang kenal dia. Tapi orang mari tak harap tu dah. Dia dengar sedap. Habis dia tak ngaji dan kita kata barang siapa i'tiqad. Barang siapa i'tiqad bergiam-giam pisah ke memutuskan. Barang siapa i'tiqad pisah memutuskan. Maka i'tiqad tu tak ada khilaf ulama tu i'tiqad yang kafir. I'tiqad. Dia pun fikir akal. I'tiqad ni benda dalam. I'tiqad duduk dalam. Jadi macam mana nak tahu i'tiqad dia pegang pisah Waktu baik mulut. Dia cakap mulut tajamnya pisah. Mudah buat kerja. Tu. Sebab dia cakap tu bukan latah. Dia cakap tu mari dia lubuk hati. Bila mulut cakap pisah tajam putus. Dia pegang. Kapir dia bubuk. Dan kita semua kata barang siapa i'tiqad. Tapi dihurah. Tak nampak macam logik.
Sekarang ni barang siapa i'tikad, dan kita kata i'tikad ni sipu di dalam pegangan. Pegang dalam akidah kita, kalau kata pegang pisau bekas, kafir. Dah pegang ni duduk dalam. Nak tahu mana pegang? Tubik mulut, tajam pisau putus. Kuat api sekejap hatinya bahang suti rumah. Pegang di akidah, api menghanguskan kafir misalnya. Dia pun cakap mulut. Tu dia pegang tu. Kafir dia bubuh. Selagi pula dihurah. Kalau kata kita kena berpegang semua perbuatan Allah. Kena berpegang semua perbuatan Allah. Kalau kita pegang semua tu perbuatan Allah, maka berlaku benda tu, kita akan ingat Allah yang buat. Tak ingat, tak pegang, kafir dia bubuh. Ini orang mengajar ni. Orang mengajar. Saya mengajar Terengganu dulu dalam hak mula-mula saya mengajar dulu memang sulit sikitlah. Dah kita orang baru. Ni orang lama. Orang ngaji pula, ngaji lama dengan orang Terengganu kita ni. Jadi, bila kita orang baru ni, bukan kata dia tak pakar. Tapi, percaya tu mula-mula. Ya, gitulah. Tapi mengaji. Cerita sikit. Baca kita tak tahu hik lah. Siapa bab kita hurah lah. Ni pegangan. Bukan masalah percakapan. Bukan masalah ingat tak ingat di basirah. Cerita lama. Setahun, 2 tahun ni koyak lah. Saya dulu kalau lupa kafir, saya faham. Sebab orang ngajar kata gitu. Selagi pula saya dulu, kalau orang cakap dekat-dekat dengan saya cakap makhluk, pisau putu, api panah, api hangus, orang cakap gitu, saya buka kafir. Lalu dah dia kata. Bayangkan. Artinya dia mengkafirkan orang mukmin. Dah saya ngaji gitu dia kata. Dah. Bila dia cakap pisah, mana dia pegang lah. Sebab mari dalam tu, dia cakap. Dia cakap api. Hak paling sensitifnya, dia cakap obat. Telang Panadol suti, hilang penipal dia. Dah tu dia pegang tu, dia cakap. Kafir dia bubuh. Salah pengajian ni sebab peringkat jatuh kafir. Jadi mengkafirkan orang mukmin. Siapa yang dia kafir? Nabi kata dah. Mengkafirkan seseorang, salah seorang tu kafir. Yang dikafir, kafir, ataupun yang mengkafir itu kafir. Tak lagi daripada salah seorang dua. Dia mengkafirkan seseorang tu betul sungguh kafir. Dia lah kafirnya. Dia mengkafirkan seseorang, kena seorang tu tak kafir. Kena kafir kat seorang apa dia? Yang mengkafir dia pula. Dia pun saya berkaitan ingat apa semua itu dalam kitab hakikat. Kitab syariat makrifah kita ni berpegang kejap di akidah i'tiqadi. Berpegang memanglah kita orang awam lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lupa tak salah. Dan kitab hakikat lupa tu dosa amat besar. Tu kitab hakikat bukan kitab syariat. Lepas tu setengah-setengah kita hakikat macam Durun Nabi tak silap. Kerana kita macam tak boleh baca tak silap dari segi undang-undang. Kalau tak silap lah Durun Nabi. Hikam dia mendengar kata dibenarkan. Durun Nabi tak dibenarkan. Sebab Durun Nabi ni dia hakikat semata-mata. Kalau hikam ni hakikat ada, tariqah pun ada, sikit dia cerita bab syariat dalam tu. Sebagian besarnya cerita bab tariqah. Cerita bab perjalanan. Lepas tu dia cerita bab hakikah, cerita bab orang sapa ke Tuhan. Syariat ada sikit dalam kitab hikam. Kalau Durun Nabi, hakikat 100%. Walaupun hikam ni dia ada juga tariqah dengan syariat pun, nak cari orang baca tu orang yang benar-benar mursyid, orang yang selayaknya. Lepas tu nak baca pula kena tengok tempat. Kalau dalam radio, dalam TV tu hak tu kan dengar ramai-ramai mayang bang pun dah ada. Hak baru je nak celik cerita bab hakikat. Kalau kau cerita tu tak pandang nak susung pula hak mana hakikat, hak mana syariat. Dia kata tak apalah, kita hakikat saya hurai ikut syariat. Kalau awak nak hurai ikut syariat, cari kitab syariat. Mudah cerita. Nak cari kitab syariat banyak kan? Kitab 20, kitab bab semayang bang, kitab pernah bagi hati bab tasawuf. Cukuplah.
Tapi jadi sehu sikit lah. Kalau baca kitab hikam, tukang mengajar pun glamour, tukang mengaji pun glamour. Mengaji ke apa? Mengaji kitab hikam. Nak ayat kat orang pun sedap. Kita mengaji kitab hikam dulu ni. Sedap ayat kat orang. Mengaji ke apa? Mengaji sifat 20. Allah 40 sama. Lepas tu masuk bab fiqh pula ngaji ke apa? Ni ngaji bab air. Air mustakmal, air mutlak. Allah. Macam budak-budak ngaji bab air. Tak glamour tau. Ngaji tak ke apa? Hikam. Glamour punya. Itu hanya cerita kedudukan. Cerita tapi yang kitab tu comel. Yang baca tu selayaknya, yang mengaji tu hak padang layak. Hak nak mengaji. Itu je. Kita dalam bahasa kita berpegang di akidah. Sekarang ni kita sekarang ni bukan kata apabila berlaku satu perbuatan tu Allah buat. Kita tak ada apabila berlaku. Sebab setiap saat berlaku di kita ni semuanya perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang berlaku di kita setiap saat? Kita hidup. Allah yang buat hidup. Bukan udara yang buat hidup. Bukan nafas yang menyebabkan kita jadi hidup. Allah yang buat hidup. Kita nampak terang jelas mata ni. Bukan perbuatan biji mata. Bukan perbuatan ni, lapu ni bukan. Terang cerah nampak ni Allah yang buat. Bukan biji mata, bukan manik mata, bukan spek mata, bukan lapu cahaya ni yang kita nampak. Allah yang buat kita nampak. Semuanya perbuatan Allah Subhanahu. Ini pegangan kita. Tapi kita ingat tak ke Tuhan? Tak ingat kita ke Tuhannya. Tak ingat tu bab lain. Ini bab kesucian basirah, bukan bab pegangan. Tapi korek dalam pegangan, memang kita berpegang. Apa yang berlaku tu semua perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Cukup lah. Sebab tu orang duk tahap aulia, maqam dia ni, dia ingat ke Tuhan, napah demi napah, saah demi saah. Tak ada buat-buat. Tak ada buat-buat. Secara zauki, secara macam semula jadi. Macam mana naik duk tahap tu. Naik bukan bakat naik ni. Tuhan angkat. Cuma kadang-kadang setengah tu nak buat misal payah muka. Ini cerita aulia, nak misal payah, dia buat misal gini je lah. Dia buat misal orang gila kat orang. Dia buat misal. Tak ada gila kat orang. Dia gila kat orang. Bila dia gila kat orang ni, dia tengok rumah. Nampak tuan rumah. Bukan dia ngitar ni. Tengok dia ni rumah. Nampak tuan rumah. Daripada jauh, nampak atas rumah. Nampak tuan rumah. Dia dekat sikit, nampak baju duduk sidar. Nampak tuang dia. Dia tengok tu, tengok dengan basar. Nampak tuang dengan basirah. Sebab apa? Sebab di basirah di hati dia hanya ada orang tu seorang je. Maka dia tengok atas rumah daripada jauh, nampak tuan rumah. Bukan tuan rumah nerak atas-atas tu, bukan. Ni, nampak dengan basirah. Lepas tu hati dia sepanjang masa ingat ke orang tu. Dia cakap dengan orang apa, dia cakap je. Hati dia tak orang nung. Dia cakap, yang kita ni semua. Tapi hati nung. Nak makan pun tak lalu. Nak apa ni? Nak tidur pun tak jenera. Kadang-kadang nak hilang ingat Sebab apa? Terseksa ingat Tapi ingat, pegang. Napah dia dia ingat ke orang tu. Sebab apa? Hanya ada orang tu jadi hati dia. Itu je lah. Jadi orang perangkat aulia ni, mata dia tengok kepada makhluk. Hati dia ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa benda dia buat sekalipun, apa benda dia cakap ke dia apa ke, hati dia hanya ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Hak ni tak boleh lakon-lakon hak ni. Hak ni kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada para aulia illah. Mana kita nak cerita bab aulia illah ni serung dah. Tak ceritalah hal mereka. Kita nak cerita ni bab syariat, bab pegangan. Mana setakat kita ni, kita pegang kejap. Contoh bab perbuatan. Kita pegang kejap semua perbuatan yang berlaku, perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Sah akidah kita. Sebab masa tak ingat hati kita jauh. Tu bab lain. Dalam kitab pula dia cerita. Barang siapa berpegang di akidah bahawa cicing bergerak semasa tangan bergerak. Tangan bergerak, cicing bergerak.
Berpegang bahawa cicing tu bergerak bukan Allah yang buat. Cicing bergerak kerana turut kebetulan ada di tangan. Dan tangan kita bergerak, Allah menggerakkan tangan. Bila Allah menggerakkan tangan, di tangan tu ada cicing. Dan cicing nak pergi mana lagi? Cicing pun gerak sekali arung lah. Allah menggerakkan tangan. Cicing gerak. Gerak secara turut dia kata. Barang siapa berpegang seumpama ni, tak ada khilaf ulama. Ini pegangan yang kafir, kekal neraka selama-lamanya. Sebab apa? Tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tidak mengenal Allah? Sebab semua perbuatan yang berlaku Allah yang buat. Gerak tangan Allah yang buat. Gerak cicing Allah yang buat. Semua perbuatan Allah ni pegangan kita. Bila cicing tu bergerak bukan Allah yang buat, maknanya bukan semua perkara Allah buat lah. Ni cerita bab pegangan. Dia pun mengajar. Dia kata kena ingat. Kena ingat kata dia. Gerak tangan cicing kau kena ingat ni, kena ingat Allah yang menggerakkan cicing. Kena ingat. Dia ajar suruh ingat. Kita kata berpegang di akidah. Dia capur dengan ingat. Ingat peringkat aulia basirah, orang yang suci basirah dia. Dia suruh ingat. Kena ingat kata. Susahnya lah nak suruh ingat. Lepas tu kan ustaz buang cicing tu lah payah sangat kau kata. Dah, suruh ingat. Gerak tangan kena ingat. Cicing ni bukan gerak diri ni. Allah buat gerak ni. Ingat. Dia ajar suruh ingat. Boleh buanglah cicing kita kata. Dia susah sangat nak ingat. Dia peseng cicing ni. Kita buat misal cicing. Sebab cicing benda halus. Gerak tangan cicing pun Allah buat gerak. Allah belaka buat. Tapi kita ada sunnah ni. Ada ikhtiar usaha. Kena ngaji molek. Bak ikhtiar usaha. Asbab apa semua tu. Ni cerita hak hakiki dia gitu. Lepas tu kita ahli sunnah ada ikhtiar, ada usaha, ada asbab apa semua. Jadi, dah kita kata siapa berpegang cicing bergerak sendiri, tapi kena ingat. Allah menggerakkan cicing, kena ingat. Kita suruh pegang je, disuruh ingat. Susah-susah, buang cicing. Tapi, misal cicing buat cicing kecil. Yang pesen sama cicing banyak lah. Gerak tubuh, bukan cicing je. Gerak subang, gerak rata, gerak. Subang, rata, gelang tak gerak. Lepas tu, siapa menggerakkan subang, rata, gelang? Allah. Ingat gitu. Buanglah subang, wahok sangat. Buanglah rata, buanglah gelang. Tapi di masa sama, bukan kata gelang, rata, subang je gerak. Baju gerak. Kain gerak juga. Bila tubuh kita bergerak. Gerak tubuh, Allah menggerakkan. Lepas tu gerak baju kain, Allah menggerakkan. Kena ingat gitu. Dah ingat, buang baju kain ni. Apa begitu? Mereng lah tu. Siapa suruh ingat? Tu pegangan, bukan suruh ingat. Apa ni? Salah bawakan sebab syariat tak kemah, dia mengajar kita hakikat. Kita hakikat memang kena ingat ke Tuhan. Napah demi napah peringkat aulia. Bukan buat-buat. Bukan paksa-paksa. Orang tahap tadi. Macam orang gila kat orang tu. Orang tahap tu. Bukan buat-buat. Bukan renung-renung. Renung di ni rumah biar nampak tuan rumah. Tak payah renung dah. Tengok di ni rumah nampak dah tuan rumah tu. Tak ada paksa-paksa, tak ada buat-buat pun. Itu contoh. Bila ajar seumpama tu kata pegang. Pegang makna bukan kata ingat. Pegang di akidah. Oh, kalau pegang mudah ustaz kita lah ni si wahok ustaz buat apa? Dah nak kena ingat. Sekarang nak kena ingat. Wahok dia kata. Susah. Tu susah free orang panggil. Cari nyakit free orang panggil. Dah pergi ngaji salah guru. Ada kena kita tu suruh ingat? Tak ada. Dah kita kata pegang. Dah ingat ambil mana? Orang ngajar tu hurah. Orang ngajar tu tak mengaji. Ingat tak ingat tu makam hakikat. Tu cerita lain tu. Kita berpegang, lupa. Tapi korek dalam pegangan. Semuanya perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lupa ke Tuhan. Kita cakap pun tak ada Tuhan. Tadi lah. Pisah tajam, api, panas, angin kuat. Kuat angin. Kuat angin. Habis terbang atas-atas. Kelecak habis. Basah-basah teranding habis. Kuat angin. Dalam ingatan kita tak ada Tuhan. Ingatan kita angin kuat lah. Cakapan pun cakapan angin ni. Tak ada salah apa-apa orang awam. Tak ada salah ni. Dia cakap angin tu dia pegang. Apa nak kata pegang ni? Kita akidah ada.
Orang yang semayang bang, dia kena ada akidah ni dulu. Dah cakap tu tak bahaya ke? Bahaya apa orang ada akidah? Orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam bab perbuatan. Mana pun mentauhidkan Allah dalam bab perbuatan. Allah perbuatan, semuanya perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada mana? Ada di akidah kita. Terus ni cakap angin, ingat tak Tuhan? Memang dia ingat Tuhan, ingat angin je lah. Nampak angin mari takut ke angin je lah. Ha, tak ada apa-apa. Tapi comel ke orang lupa ke Tuhan ni? Tak comel. Orang panggil orang jauh dengan Tuhan, dah lupa tu kok. Orang kalau dia dekat dengan Tuhan, takkan lupa. Jauh ke lupa tu. Tapi kita kata sini, bukan makna tak ada pegangan. Tapi bukan kita kata comel. Orang lupa ke Tuhan, syaitan mudah berdaya. Nah, kita ni buat salah. Tengok benda mungkar. Dengar benda mungkar. Cakap ngumpat ke orang. Kira benda tu, kira lupa ke Tuhan lah. Ke belah-belah ingat ke Tuhan? Ni saya ingat ke Tuhan. Ni tengah ngumpat. Yelah ngumpat saya ingat ke Tuhan ni. Lupa jadi syaitan mudah berdaya. Memang tak comel orang lupa ni. Tapi nak ceritanya orang lupa ni bukan orang tak ada pegangan. Cakap pula cakap. Tak sandar ke Tuhan. Tu cakap adab. Cakap adab abang ni. Cakap benda yang berlaku berulang-ulang seumpama tu. Abang apa? Hukum zahir dia gitu. Hukum zahir dia angin lah. Hak pegangan. Jangan tetap ada segala-gala perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia bab dalam kitab-kitab ni kadang-kadang kita tauhid. Kitab kita ni ada dok depan. Dia akan cerita bab hukum syarak, dia akan cerita bab hukum akal, dia akan cerita bab hukum adat. Dalam kitab ni tak ada. Kitab kita ni rekah. Dia hanya cerita bab hukum akal je. Jadi kalau kita buka kitab sifat 20, agak panjang lebar detail sifat 20, di awal ni dia akan cerita hukum syarak, hukum akal, hukum adat. Hukum syarak ni wajib, apa semualah, haram, sunat tu. Hukum 5 tu hukum syarak. Dia ada hukum akal. Hukum akal ni ada wajib akal, mustahil akal, harus akal kan. Dia ada hukum adat. Wajib adat, harus adat, mustahil adat. Adat. Bukan adab. Adab tu lain. Alif, da, alif, ba tu adab. Adab tu perkara yang baik. Tu adab. Ada adab yang wajib, ada adab yang sunat. Ni adab. Ain alif, da, ta marbutah. Adab ni benda yang berlaku berulang-ulang. Benda yang berlaku berulang-ulang adab. Tapi tak boleh bekah. Adab tak boleh bekah sama sekali. Dari segi hukum adab, dia ada wajib adab, harus adab, mustahil adab. Mana wajib adab? Makan 2 pinggang, wajib kenyang. Ada kitab misal. Mana harus adab? Makan sepinggang, harus kenyang. Mustahil adab, tak makan, kenyang. Tu mustahil adab. Makan 2 pinggang, wajib kenyang. Wajib ni kalau bahasa Melayu kita mesti. Wajib tu mestilah, wajib bahasa Arab. Bahasa Melayu kita mesti. Mana pun ni, makan 2 pinggang, kita kata mesti kenyang. Apa panggil tu? Hukum adab, wajib adab. Makan 2 pinggang, mesti kenyang. Oh, mung ni makan 2 pinggang, mesti kenyang. Pegangan mu mana? Pegangan hukum syarak. Hukum syarak kita tetap dah. Semua perbuatan Allah. Itu hukum syarak kita wajib berpegang di akidah. Kalau tetap dah. Ni kata makan 2 pinggang, mesti kenyang. Ni hukum adab. Kena ngaji lah hukum adab pula. Dah salah ke tak makan, kata tulis makan 2 pinggang, kata kenyang. Tak ada salah. Kita tahu yang tulis gitu. Kita tahu yang tulis gitu. Mana wajib ada? Makan 2 pinggang, mesti kenyang. Tak tahu yang tulis gitu. Salah? Tak salah. Itu hukum adat. Cakap gitu, cakap adat. Tak ada salah apa-apa pun. Ni salah cakap sikit. Allah kena selera molek hari ni. Kenyang. Dia kata. Mu cakap tak ada Tuhan. Mu ni kafir mu ni. Allah dibubuh. Ni orang rupa agama ni. Tak jumpa pasal ni. Tak ada sayang orang pesen ni. Kita cakap sikit, mu tak ada Tuhan. Cakap apa makhluk ni. Pah obat. Tak ada Tuhan langsung mu ni. Saya jumpa baru ni, lepas kelas, adalah orang nampak standard juga. Standard lah orang ni. Orang kata lega. Lega kan kata dia.
Saya selama nak cakap kata meto terang, tak berani. Ni meto ni kan. Meto ni ada wak dia. Ada wak hak kecil, ada wak hak besar. Kalau kita meto bulat tu kan ada 30, ada 40, ada 100 wak. Jadi kalau hak 100 tu terang. Tu kalau meto bulat, belum cerita lagi meto panjang. Dia kata nak cakap meto terang, tak berani. Sebab apa? Ada orang kata tak boleh cakap meto terang. Sebab apa? Yang terang tu Allah buat, bukan meto buat. Ambil mana pesen ni? Ngaji terang kita ada orang ajar seumpama tu. Mau cakap meto terang, mana mau pegang meto buat terang? Mau pegang meto buat terang, mau pegang makhluk ia bekah tu. Kapir tu. Dia tu. Pada itu cakap ada meto terang. So, kipas sejuk molek, aircon sejuk molek. Tu cakap ada, cakap asbab zahir. Tu bukan bab pegangan. Pegang kita kena pacok tu tak ada tu awal-awal kita orang agama. Orang nak mayabang, orang nak agama, nilah pacok akidah dulu. Pacok di akidah kita semua perbuatan yang berlaku perbuatan Allah. Tu pegangan. Lupa, lupa kerana basirah kita gelap. Bukan tak ada pegangan. Kenapa? Hati kita jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi makrifah ada ke tak? Makrifah yang kita ni sebut ada. Ada dah tapak agama, ada dah permulaan agama. Tapi kalau pergi pada makrifah hakikat, hak pesen lupa ketua ni tak ada tu. Hang pesen ni. Anu cerita makrifah. Huraian makrifah. Anu cerita hakikat. Huraian hakikat. Kata tak boleh baca kita hakikat selagi tak kemah ilmu asas fardu ain. Tak boleh. Lepas tu nak kita durun napi. Durun napi kata kita hakikat saja tu. Tiada harus sekali-kali. Bagi orang yang tidak mahir dalam ilmu syariat, tak mahir dalam ilmu tariqah, membaca kitab hakikat. Tiada harus sekali-kali. Dan bila jatuh dalam kesesatan, dia akan sesat selama-lamanya. Sebab apa? Dia sesat dalam didakwa, dia ada maqam. Dia rapat dengan Tuhan. Didakwa seumpama tu. Maka dia sebenarnya sesat. Tapi dia merasai, dia mendakwa bahawa dia ni ada kedudukan. Orang ni akan sesat selama-lamanya. Itu yang kita adurun nabi. Mana kalau cerita cara kasar-kasar kok, kita orang awam ni ngaji fardu ain je lah. Ngaji ma'rifatullah mana? Ngaji sifat 20. Ngaji bab semayabang, biar betul tiang agama kita. Ngaji penawar bagi hati, kita jauhi penawar bagi hati tu. Ada dalam tu cerita riya, ujub, takabur, hasad. Dia cerita belakang tu. Lepas tu dia cerita pula taubah, syukur, ikhlas, sabar, redha, tawakul. 10 sifat mahmudah ada dalam kitab penawar bagi hati. Kita waktu ni memang kena masuk sungguh. Kena kemas sungguh. Sebab apa? Sebab ni amalan harian. Kita amalan harian semayang mudah. Kita jaga semana waktu. Syarat kita ngaji molek, hukum kita ngaji molek, Fatihah kita ada guru dah yang mengatakan Fatihah kita betul, tahiyat pun betul, sahlah semayangnya. Tak berubah dah semayang. Dan kita ngaji Fatihah betul. Tak berubah Fatihah kita. Tak berubah dah. Kita pergi berbalik tu guru kita, kemudian apa? Tak ada dia beki-beki apa dah beki. Itu biasalah hak tak macam tak mesti sikit dia ada dia akan tegurlah. Tapi untuk semayang tak ada masalah dah. Mana mudah je buat beka. Tapi kalau buat tasawuf, riak, ujub, takabur ni syaitan suruh seumur kita. Disuruh kita kena tolak. Macam nak tolak, kena. Kena apa dia hak tipu dari syaitan. Nak kena buang riak, ujub, takabur, nak ada keikhlasan. Apa dia ikhlas? Hak ni syaitan akan suruh sampai kita mati. Ini amalan harian kita. Kalau kata kemungkaran zahir. Orang tak semayang, taubat semayang. Tak ulang dah tak semayang. Orang tak puasa, dia bertaubat, dia puasa. Dia tak buat dah perangai tak puasa. Orang judi minarak, dia tinggal judi minarak. Dia takkan ulang dah. Kalau tak bertaubat pun, sampai masa tu, dia tak judi minarak dah. Tak ada orang nak pergi dah. Tapi bak riak, ujub, takabur, sampai ke mati. Syaitan akan wui semua dalam hati kita. Hak tu kita nak kena ngaji molek. Nak jadi agama kita agama yang sebenar.
pegangan comel, fardu ain tauhid, mayabang tiang agama comel, patah hati perut comel. Tu yang kita nak kemas. Lepas tu cerita bab makam-makam aulia tu tak payahlah kitanya. Dengan masa kita yang terhak mengaji. Kalau kita mengaji siang malam, masa mengaji kita banyak, kita ngajilah ilmu lain-lain pula. Kalau jumpa guru yang sebenar-benar. Tapi kalau setakat kita mengaji sekali sehari, sekali seminggu, 2 kali seminggu, dah ayah dah ngaji lain. Ni ngaji fardu ain pun dak dandan kita ni. Tapi ngaji fardu ain ni sakitlah. Sebab apa? Cerita hal kita. Kalau ngaji penuh bagi hati. Cerita bab riak. Riak ni ahli neraka. Allazina hum yura'un. Semayang comel tapi riak. Neraka wailun. Fabi'sa maswal mutakabbirin. Tuhan kata, sejahat-jahat, seteruk-teruk dan neraka bagi orang takabur. Mayabang tak tinggal. Dia takabur tak buang. Ahli neraka. Tuhan kata. Kena atas kita. Sakit dah ngaji fardu ain. Cuba kan ngaji kita ikam. Makom. Kita pun sedap dengar cerita hal orang. Sampai masa kita tupang sekaki macam kita dah. Cerita hal orang. Cerita orang. Contohnya cerita orang kaya. Orang kaya ni gini. Dah kita duk wakaf aja kerja malah. Sedap dengar cerita orang kaya. Lepas tu lama-lama berangan kaya seorang. Kerja kau malah. Ni samalah cerita bab makam. Sedaplah sebab cerita hal orang. Tapi kalau ngaji fardu ain, hak kita. Beki hak kita. Perobat penyakit kita. Kadang-kadang penuh fardu ain. Nak ngaji tinggi-tinggi. Jadi kalau kita ngaji kodo-kodo, orang awam ngaji fardu ain je. Kitab hikam salah ke? Itu kitab yang penuh dengan keberkatan. Tapi kitab tu tinggi, yang nak baca yang padang layak, yang nak ngaji pun yang padang layak. Kalau di Terengganu kita ni gelak gambar. Kayak gitu je. Terengganu ni gelak gambar. Saya dah mengaji kitab hikam, kulit ke kulit. Dengan arwah Tok Guru Puasa Hamid Gunung. Saya berulang di Pasir Putih. 7 tahun lah masuk 8 tahun. Tiap minggu. Hari Sabtu. Tak ada apa dah. Anak beranak jamu ke, apa ke. Time kita pergi. Dan balik kat orang. Dan. Hari Sabtu tetap dah. 6 tahun baru habis sekali. Lepas tu ulang kali kedua, setahun lebih, Tok Guru meninggal. Tapi dan kulit ke kulit. Sekarang ni saya mengaji pula dengan anak Tok Guru saya ngaji dulu, Tok Haji Ramah Wakaf Baru. Wakaf Baru, Tupak. Saya pergi sebulan sekali. Sebab dia jauh juga tu, sebulan sekali. Pergi, tolok daripada Terengganu ni, pukul 4 pagi, mai subuh di Masjid Wakaf Baru. Dalam ketujuh suku saya ngaji lah, 2 jam. 2 orang ngaji, saya 2 orang, Tok Guru ngajar. Gitu ya. Kelas tak terbuka lah. Mengaji kitab hikam. Sebab apa? Sebab keperluan masyarakat. Mana saya cerita bab kitab hikam ni, hak saya mengaji. Dan saya cerita salah tu, saya jumpa salah dulu sebelum jumpa sebenar. Jadi boleh ceritalah pengalaman. Jumpa salah dulu, baru jumpa sebenar ke dia. Lepas tu kita selalu tekan waktu peringatan. Sebab apa? Tadilah salah bab kitab hikam sampai kepada salah dalam bab pegangan. Salah dalam bab pegangan. Bukan kitab tu salah. Orang hura tu salah. Yang salah faham. Kalau kitab tu tak betul, takkan saya ngaji. Sebulan sekali gila ni. Ngaji 2 jam. Cepat sikit hari baca. Sebab tak ada orang. 2 jam. Mai subuh tu di Masjid Wakaf Baru. Mai subuh di tu. Pagi kan tak ada orang. Kita tolok kopak. Straight. Tak ada ganggu dah perjalanan. Kita dah cerita sini ni makrifah. Hak Tuhan mewajibkan kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Mengenal mana? Mengenal bab pegangan. Hak dalam kitab hakikat tu mengenal peringkat aulia. Tu cerita lain, medan lain, ilmu lain, perbahasan pun lain. Kemahiran yang berbeza. Orang mahir ilmu syariat belum tentu dia mahir ilmu hakikat. Lepas tu setengah-setengah Tok Guru, walaupun dia alim kitab-kitab syariat, dia tak baca kitab hakikat. Mekah sekalipun, saya cerita Mekah tadi. Time Guru Syafi'i mengajar kitab hakikat, guru lain semua ulama besar belaka. So baca, masing-masing tak baca. Lepas tu ngaji Guru Syafi'i Mekah ni, dulu orang Melayu kita duk ngaji Guru Syafi'i Mekah,
balik ke Malaysia, buka pondok di Malaysia. Pun tak mengajar kita hikam hak dia ngaji guru Syafi'i Mekah. Tak mengajar. Di hidup Mekah dia ngaji kitab syariat, ngaji tu guni, kata reti, dia ngaji 10 tahun, 20 tahun dia ngaji Mekah orang dulu. Ulama-ulama dulu. Tapi dia ngaji kat kita hakikat guru Syafi'i. Tapi dia balik ke Malaysia, dia tak baca pun kitab hikam. Sebab apa? Tak padang. Mungkin tok guru ni pandang layak baca, tapi orang nak ngaji tak pandang layak. Tak pandang layak pula kalau faham sikit-sikit, dihurah pandai-pandai dia, dibawa pula pada masyarakat, lagi bahaya. Lepas tu mana apa? Ni orang alim dulu. Ni fikiran dia. Walaupun dia mengaji kitab tu, dia tak mengajar. Dia hanya mengajar kitab syariat sahaja. Tu guru. Dan kita nak ngaji kitab syariat. Yang pertama sininya, mengaji ilmu mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Hak Tuhan perwajibkan kepada kita, bahawa kita menunaikan, mendirikan segala perintah-perintah syariat zahir. Jadi, kelas kita minggu ni, kita sambung balik hak kelas yang terdahulu. Jadi, wassalatu wassalam tu insyaAllah kita baca kemudian. Wassalatu wassalamu ala khairil anam. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna rizqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.